Mona Effendi menjadi tumpuan akhbar pada tahun 1993. Bahkan ia semakin rancak diperkatakan ramai apabila satu persatu kegiatan jahat pasangan bunuh Mona dan Effendi sewaktu hidup ketika dahulu. Membukakan kembali kisah benar Mona di penghujung hidup. Wartawan Malaysia berjaya menjejaki pegawai penjara yang berpengalaman bertugas di sel akhir Mona waktu dia dipenjarakan dah. Satu temu berorganisasi bersama pegawai penjara wanita Kajang, Sarjan Aziza, diaturkan untuk mendedahkan kepada semua masyarakat Malaysia perihal kehidupan bekas badan air yang selama ini menjadi rahsia hidup wanita berusia 53 tahun itu. Aziza sedang berkongsi kepada umum sisi rahsia Mona yang mana dia merasakan satu kenangan manis buat dirinya sepanjang 30 tahun berkhidmat sebagai warden penjara. Masa itu Aziza sedang bercuti, tetapi dia sudah mengetahui yang Mona bakal ditempatkan di sel akhir bawah jagaannya. Kes Mona memang cukup gempar pada waktu itu. Aziza sangat takut apabila dapat tahu yang dia akan berjumpa dengan Mona, sampaikan dia meminta air penawar dengan ustaz. Sel akhir Mona berada paling depan sekali dan tentulah dia orang pertama yang akan Aziza lalui. Waktu dia melangkah masuk pada hari pertama selepas bercuti, dia mendengar ada orang yang bagi salam. Aziza tahu itu Mona, tapi dia buat tak tahu. Hari kedua dan hari ketiga pun Aziza mendengar Mona memberi salam lagi, tapi tetap dia buat tak indah. Pada hari keempat apabila dia bagi salam, baru Aziza menjawab salam dia. Mona kata antara ramai-ramai staf di penjara, dia paling suka dengan Aziza. Lalu Aziza tanya kenapa, Mona pun menjawab gerak hati. Aziza tak pernah sangka seumur hidupnya dengan salam yang diberikan Mona itu telah menjadikan dia seorang sahabat Aziza. Tambahnya, Mona merupakan seorang yang sangat gemar berbual, tidak pernah kering dengan topik perbualan, membuatkan Aziza berasa sangat senang mendengar cerita-cerita daripada Mona. Malah, Mona sangat suka bercerita tentang mengenai anak-anaknya, bekas suami kini, resepi masakan dan banyak lagi. Hanya Aziza sahaja yang ketika itu tidak gentar bersua muka dan bertentang mata dengan wanita yang dikatakan memiliki ilmu kesaktian luar biasa. Kebanyakannya kaki tangan penjara ketika itu rata-ratanya berusaha untuk mengelak daripada menguruskan rutin harian Mona kerana bimbang dengan ilmu hitam dimilikinya. Aziza memanggil Mona dengan gelaran makcik dan dia memanggil Aziza Cik Jah. Percaya atau tidak, Mona ni sebenarnya seorang wanita yang sangat menjaga solat 5 waktu. Bukan itu sahaja, solat sunat dan wirid juga tidak pernah ditinggalkan. Setiap hari Aziza mendengar Mona mengaji Al-Quran sehingga dia sendiri rasa terpegun. Waktu Mona membaca wirid pula, Aziza pernah minta dikuatkan suara kerana dia bimbang Mona membaca bacaan yang salah. Apa yang Aziza dengar adalah perkataan Subhanallah yang tidak berhenti keluar dari mulut. Mona seorang wanita yang sangat sopan apabila bercakap. Dia sangat peramah tetapi masih menjaga adab dalam percakapan. Sebaik-baik Mona apabila berbual tidak pernah sekalipun dia bercakap buruk mengenai orang. Walaupun pada ketika itu kaki tangan penjara ramai yang mengatanya, tapi Mona sangat sabar dan positif. Tak pernah dia nak membalas atau memburukkan orang. Mona sangat suka berkongsi resepi masakan dengan Aziza. Aziza berkata Mona suka meletakkan daun pandan dalam masakan sebab akan jadi wangi. Aziza nampak dia seorang yang penyayang dan ikhlas, katanya. Pernah beberapa kali Aziza terbaca cerita mengenai Mona di akhbar seperti Mona terapung di dalam sel, Mona boleh membaca surah Al-Fatihah dengan terbalik, Mona dilihat keluar dari sel oleh seorang kaki tangan penjara dan bersia-sia dicokek dan banyak lagi. Demi mendapatkan kepastian, Aziza akan terus bertanya kepada Mona mengenai cerita-cerita mistik yang dibacanya. Aziza menyuruh Mona mengapungkan badan dia macam dalam surat khabar dilaporkan. Lalu Mona berkata dia tidak boleh mengapungkan dirinya. Kemudian Aziza menyuruh dia membaca surah Al-Fatihah secara terbalik. Mona menjawab, sedangkan nak baca bismillah terbalik pun susah, apatah lagi surah Al-Fatihah. Paling menarik, Aziza pernah bertanya pada Mona, betul ke dia keluar sel dan ke coket? Mona jawab, kalau dia boleh keluar sel, buat apa dia nak ke coket? Baik dia balik ke rumah dan tak perlu masuk ke dalam sel lagi. Apabila kita fikirkan balik, apa yang dikatakan Mona itu benar. Kalau betul dia ada kuasa yang boleh memboloskan diri dari penjara, lebih baik dia pulang ke rumah dari ke coket. Seluruh Aziza sambil tersenyum. Seketika Aziza terdiam, kemudian menyambung semula ceritanya. Dia akui terdapat satu cerita di sebalik kes ini yang tidak diketahui barangkali yang tahu sekalipun mereka yang terlibat secara langsung sepanjang tempoh perbicaraan kes pembunuhan Dato' Mazdair. Mona sering menyakitkan mengenai kejadian sebenar yang berlaku pada tarikh pembunuhan ahli politik itu, dan Aziza akui pada awalnya suka untuk percayai kata-kata Mona. Namun ternyata Mona berjaya membuktikan kepada Aziza bahawa dia tidak menipu kerana kenyataan di penjara dan mukamal begitu konsisten sekali. Tiada perubahan cerita, tiada perubahan fakta. Mona kelihatan begitu tenang menghadapi perbicaraan kes itu. Tahukah kita semua bahawa Mona bukan suspek utama kes pembunuhan Dato' Mazdair Idris? Dia merupakan OKT 3 yang bermaksud orang kena tuduh ketiga. Manakala dalam sebenar kes pembunuhan ini adalah OKT 1 dan OKT 2 yang merupakan suami Mona sendiri, Effendi, dan pembantu peribadi mereka, Curangan. Hakikatnya pada hari kejadian mangsa dibunuh kejam, Mona sekadar mendapat arahan dari Effendi untuk keluar memetik bunga sebelum cara mandi bunga bersama mangsa di jalan. Mona duduk di atas bahagian kepala mangsa yang berada dalam posisi baring. Kemudian secara tiba-tiba Jurami meluru masuk dan Aziza terdiam. Saya berada sepanjang prosedur mahkamah berlangsung kerana atas permintaan Mona sendiri. Dia tidak mahu pegawai lain yang mengiringnya. Jadi tangan saya akan digari bersama tangan Mona ke mana sahaja. Mona telah membuktikan dia bukanlah dalang dalam kejadian ini. Cuma silapnya Mona
Mona berada di tempat kejadian dan dianggap bersubahat. Dia tidak tahu akan ada pembunuhan yang akan berlaku pada malam kejadian itu. Percayalah, Mona Effendi tidak bersalah. Keputusan telah dibuat. Hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap OKT1, OKT2 dan OKT3. Tetapi peguam bela Mona tidak berputus asa dan membuat rayuan. Hakim mempertimbangkan perkara itu kerana Mona hanya OKT3 dan boleh dibebaskan. Peguam bela memujuk Mona untuk pulang bersama anak-anak yang sedang menantinya. Ujar Mona, jika dia dibebaskan, dia mahu Effendi juga dibebaskan. Jika suaminya digantung, biarkanlah digantung bersama Effendi. Itu pilihan Mona. Dia nak bersama Effendi. Maka Mona tegas dengan pendirian yang mahu disabitkan ke atas diri ini. Diteruskan, saya nampak Mona seorang isteri yang sangat baik dan sayangkan Effendi. Secara jujurnya, selama saya menjaga Mona di sel akhir, saya sendiri gagal menemui kejahatan dari dalam dirinya. Saya masih ingat satu cerita di mana orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah Mona selepas digantung menyatakan dia sendiri tidak tahu di mana nak mencari cacat cala pada jenazahnya kerana Mona Effendi meninggal dengan keadaan yang sangat baik, tubuh yang bersih dan mudah diluruskan. Ujarnya lagi kepada wartawan Malaysia. Menariknya, bekas suami Mona itu juga merupakan seorang anggota polis tidak pernah terlepas daripada menghadiri pembicaraan kes bekas isterinya itu. Kehadiran bekas suami Mona tanpa jemu ke mahkamah membuatkan Aziza tertarik untuk mendekati lelaki itu. Apa yang mengharukan hatinya apabila bekas suami Mona menjawab, Mona nak bunuh semut pun tak sampai hati. Waktu nak seng ikan pun dia menangis, apatah lagi nak kerat manusia. Bahkan anak-anak Mona juga sentiasa hadir dalam pembicaraan ibu mereka sebagai tanda memberi sokongan kepada Mona. Anak-anak Mona pernah menyatakan bahawa mereka lebih mengenali siapa ibu mereka yang sebenar. Di situ, Aziza mengakui Mona merupakan seorang ibu yang berjaya membentuk kepribadian serta akhlak yang tinggi dalam diri anak-anaknya. Mereka sangat mentaati Mona biarpun ibu mereka itu bakal menghadapi dengan hukuman gantung sampai mati dan menelan stigma masyarakat kita yang sentiasa negatif sehingga ke hari ini. Kerana cintakan suami, si isteri mengorbankan kebebasannya biarpun sudah terbukti tidak bersalah. Begitu juga kerana kasihankan suami, Mona memilih untuk hidup semati di tali gantung bersama Effendi. Saya pelik macam mana orang luar yang tak pernah masuk penjara, tak pernah jumpa Mona atau menguruskan halnya selama di penjara, lebih banyak bersuara seperti mengetahui segala-galanya berbanding saya yang bersama Mona siang dan malam. Saya sampai tarik kerusi duduk di depan sel Mona untuk teman dia berbual. Orang lain lagi mengetahui seluk-beluk hal Mona. Benda yang paling saya sedih sekali, sehari sebelum Mona digantung, saya nampak dia dibawa turun dari tingkat atas ke bawah. Dia nampak ceria sangat. Senyum tak sudah. Saya tanya makcik nak ke mana. Mona jawab dia nak pergi shopping. Sebenarnya dia dapat jumpa Effendi di penjara sebelah. Sampai pusing di kono bangunan. Saya nampak dia tolak dekat saya dan tersenyum biarpun kedua tangannya bergaring. Saya sendiri terlupa hari itu adalah hari Khamis di mana banduan beragama Islam akan digantung pada pagi Jumaat. Itu pun kawan saya yang juga baik dengan Mona memberitahu Mona dah nak digantungkan esok. Saya terduduk dan menangis tak berhenti. Itu pun kali terakhir saya jumpa Mona dan sampai sekarang tak dapat lupa senyuman. Jelas saja Aziza, cerita-cerita misteri dilaporkan di media hanyalah rekaan semata-mata. Kalau saya tahu dia akan digantung, tentu sekali perkara yang nak saya buat adalah memeluk Mona. Saya kenal siapa Mona Effendi. Saya terlalu rindukan dia, katanya, dan pada saat itu Aziza menitiskan air matanya. Ujarnya, Mona tidak seperti badan akhir yang lain. Keikhlasan yang ada dalam diri Mona benar-benar dapat dirasai Aziza. Kenakalan Mona yang sering mengusik kaki tangan penjara yang lemah semangat dan gemar mengatanya kadang-kadang membuatkan Aziza tersenyum sendirian tak kala teringat kenangan menjaga sel akhir Mona. Sehingga hari ini Aziza tetap setia menyimpan kenangan manis bersama seorang wanita yang diguruni rakyat Malaysia dan kononnya pembunuh paling kejam di Malaysia. Ia pun berstatus banduan akhir yang telah digantung. Mona tetap mempunyai ruang istimewa di hati Aziza. Dipercaya Allah lebih mengetahui di mana kedudukan yang selayaknya. Ternyata setiap manusia tidak terlepas dari membuat kesilapan sewaktu hidup. Bahkan urusan pahala dan dosa bukanlah selayaknya diadili oleh manusia, lebih-lebih melibatkan aibnya sewaktu hidup.